Dalam keadaan cemas tu, muncul seekor monyet besar sama tinggi dengan seekor beruang dewasa dari balik pangkal pokok ara. Seluruh badannya diselimuti bulu tebal berwarna kemerah-merahan. Bentuk mukanya macam bentuk muka mawas. Monyet besar tu mendengus sambil menyeringai dan melangkah perlahan ke arah Datuk. Monyet besar semakin dekat dengan Datuk. Perlahan Ali berubah tempat. Tadi ke kanan, sekarang betul-betul dekat belakang Datuk. Taman pula berlindung belakang Ali sambil baca apa saja ayat Quran yang dia ingat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 220 hingga siri 222, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni boleh cari di playlist bercakap dengan jin dalam channel saya ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya sudah letakkan link kat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Sebrah. Sampai dekat pokok jering besar yang tak berbuah, dalam jarak lebih kurang 5 kaki, muncul seekor ular tedung berdekatan pokok jering besar tu. Sisiknya nampak berkilat. Ular tu duduk di tengah jalan sambil panggungkan kepalanya. Lidahnya yang bercabang terjulur keluar, bergerak ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, dalam sekelip mata, ular tu hilang dari pandangan dan muncul semula betul-betul depan Ali Osman dalam jarak tak sampai 10 kaki. "Jangan bergerak," kata Datuk. Datuk terus baca sesuatu. Makin keras suara Datuk, semakin galak ular tedung tu gerak-gerakkan badannya. Mulutnya dibuka luas menampakkan 2 siung yang tajam. Lidahnya yang bercabang dijulurkan ke kiri dan ke kanan. Sesekali terkena kepala Ali Osman. Bila Tamar nampak kelopak mata ular tedung tu berkedip, dia yakin itu adalah ular jadian. Ular yang tegak berdiri nampak semakin lemah, beransur-ansur, badannya merendah hingga akhirnya melata di permukaan jalan. Kepalanya masih bergerak ke kiri dan ke kanan dengan mulut ternganga. Datuk masih baca sesuatu. Tiba-tiba, ular tedung tu mendesis sambil membentuk lingkaran. Beberapa minit kemudian, lingkaran tu dibuka perlahan-lahan. Ekornya melibas dengan ganas ke arah rumpun lalang sekitarnya. Lepas tu, Datuk suruh Tamar dan Ali undur perlahan-lahan. Kemudian, seorang berdiri dekat kanan, seorang berdiri dekat kiri. Dengan segera, Tamar dan Ali buat apa yang Datuk suruh. Datuk berdiri dengan kaki kirinya dihulurkan ke depan, kaki kanannya ditarik ke belakang. Matanya separuh pejam, sepasang tangannya memeluk tubuh. "Kamu berdua jangan pejam mata. Tengok apa yang terjadi." Ular tedung tu terus melibas-libas ekornya ke arah rumpun lalang sampai rebah. Kemudian membalik-balikkan diri dan menghempas-hempaskan badan ke tanah macam tengah bergelut sesuatu sambil berdesis. Ular tedung tu terus hempaskan badan sampai tanah jalan yang agak keras jadi lekuk. Dari rumpun lalang yang rebah keluar asap nipis. Beberapa saat kemudian, asap nipis bertukar jadi api dan berlaku kebakaran kecil. Datuk masih tenang walaupun matanya dalam keadaan tutup. Rumpun lalang terus terbakar dan seluruh kawasan dipenuhi asap tebal. Mata mula terasa pedih dan perit. Nak bernafas pun susah. Datuk tetap tenang. Dekat tengah-tengah gumpalan asap hitam, terlihat bayangan seorang lelaki tua berjanggut putih sampai ke dada, pakai pakaian macam hulu balang kerajaan Majapahit, duduk bersila atas batu besar dikelilingi api yang marak. Dekat tangan kanannya ada sebatang tongkat dari kayu keras berlekuk macam badan ular panjat akar. Kepala tongkatnya berukiran naga berkepala 2. Sesekali orang tu berjanggut putih tu kelihatan terangkat perlahan dari permukaan batu, bergerak bebas di hujung
api sambil baling batu ke arah Datuk. Yang peliknya, belum sempat batu-batu tu kena Datuk, batu-batu tu berpatah balik ke arah orang tua tu dan terdengar letupan kecil macam mercun. Datuk masih macam tadi. Tama dan Ali terus tersedak dan terbatuk-batuk. Dada terasa sakit dan susah nak bernafas. Orang tu berjanggut masih bergerak bebas mengikut angin. Bila kedudukannya bertentangan dengan Datuk, pergerakannya terhenti. Bila sedar ada sesuatu dekat depan dia, Datuk buka mata perlahan. Setiap kali kelopak mata Datuk bergerak, terdengar suara rintihan orang menangis dan minta tolong. Tak tahu dari mana datangnya suara tu. Jalan dah hilang entah ke mana. Kiri kanan penuh dengan lautan api yang sungguh luas. Bahang api membuatkan seluruh badan terasa panas, tekak jadi kering dan dahaga. Seluruh badan dibasahi peluh. 2-3 kali Datuk rebah ke tanah mengerang kesakitan, macam ada sesuatu yang tumbuk dan pukul dia. Setiap kali Datuk rebah ke tanah, dengan pantas dia bangun semula tanpa buka tangan yang peluk tubuhnya. Suara rintihan minta tolong terus bergema. Datuk berdiri dalam keadaan bersiap sedia hadapi sebarang kemungkinan. Orang tua berjanggut putih tu pun berdiri dalam kepulan asap, tapi separuh badan je yang nampak. Bahagian pinggangnya macam bersatu dengan asap. Orang tu berjanggut putih tu renung ke arah Datuk. Mereka bertentangan mata. Seluruh badan Tama menggeletar. Dia nampak dari mata lelaki tu berjanggut tu muncul cahaya kehijauan, kekuningan dan kemerah-merahan. Semua warna tu jadi satu dan membulat macam sarang tebuan. Warnanya bertukar jadi putih pucat macam warna sarang tebuan juga. Benda yang macam sarang tebuan tu terus melindungi wajah lelaki tua berjanggut tu. Apa yang berlaku depan mata tetap Tama awasi setiap pergerakan Datuk. Datuk berdiri macam seorang pendekar sedia hadapi serangan musuh. Anak matanya bergerak tajam, perhati sekeliling macam ada sesuatu yang dicarinya. Tiba-tiba terdengar deru angin yang cukup kuat. Datuk masih tetap berdiri. Orang tu berjanggut tu pun masih tak berganjak dari tempatnya. Anehnya, ribut yang datang secara mengejut tu berlega-lega dalam kawasan antara 5 hingga 100 meter. Beberapa batang pokok pisang hutan tercabut bergelimpangan. Ribut yang disertai dengan titik-titik hujan yang halus menyebabkan baju Tama dan Ali basah dan lembap. Titik-titik hujan yang halus bertukar besar. Setiap kali titik hujan kena badan, sakitnya bukan kepala, macam terkena air panas. "Azan! Itu suara Datuk kamu, Tama," kata Ali. Tama terus laungkan azan. Bergema di seluruh kawasan. Hujan semakin menjadi-jadi bersama dentuman peti. Dahan jering sebesar peha terus patah sampai batangnya terbelah dua. Sepotong kayu melayang-layang ke arah kepala Ali. Cepat-cepat Ali meniarap ke tanah. Kayu tu jatuh tak jauh dari Ali, jatuh atas perdu nenas, dan perdu nenas tu terus terbakar dalam hujan yang mencurah-curah tu. Ali tak dapat bangun. Badannya macam melekat atas tanah. Mukanya nampak pucat. Dalam masa yang sama, Tama macam terdengar Datuk suruh terus laungkan azan. Jangan pedulikan keadaan sekitar. Dengan penuh semangat dan khusyuk, Tama laungkan azan. Lepas habis laungkan azan, ribut beransur reda. Begitu juga dengan bunyi petir dan hujan. Cepat-cepat Ali bangun. Perdu nenas yang terbakar tak jadi apa-apa, tetap macam keadaan asal. Begitu juga dengan dahan-dahan yang patah akibat ribut tadi, kembali pada keadaan asal. Semuanya macam sedia kala. Asap tebal pun dah hilang entah ke mana. Tapi orang tu berjanggut tu masih berdepan dengan Datuk yang berpeluk tubuh. Tama nampak Datuk berusaha cari anak mata lelaki tua yang ditampal sarang tebuan tu. Dengan sedaya upaya, lelaki tua tu cuba mengelak, tapi gagal. Menerusi mata batinnya, Datuk dapat kesan di mana lelaki tua tu sembunyikan anak matanya di sebalik sarang tebuan tu. Bila dah jumpa sasarannya, dengan berhati-hati Datuk lepaskan pandangan marifatnya dengan doa dari surah Al-Jin. Serta-merta sarang tebuan yang tertampal dekat wajah lelaki tua tu meletup macam mercun, pecah berkecai, bertaburan bersama percikan api dalam bermacam-macam warna. Dekat mana saja percikan api tu jatuh akan berlaku kebakaran kecil. Yang tak jadi percikan api bertukar jadi kepingan tanah liat kering bila jatuh ke tanah, keluarkan kepulan asap hitam. Sebahagian lagi dari percikan api menuju ke arah pakaian Datuk. Belum sempat percikan api tu bakar baju dan seluar hitam Datuk, percikan api tu terpadam dan bertukar jadi sekumpulan kelekatu yang kemudiannya terbang ke dalam api yang berlaku kebakaran kecil tu. Dalam kepulan asap hitam yang tebal, lelaki tu berjanggut tu menampakkan wajahnya yang sebenar. Muka sebelah kirinya elok, tapi muka sebelah kanannya sangat menyeramkan. Tak ada hidung, kulitnya bersisik, ada tanduk di kepala macam tanduk kambing gurun dengan telinga macam telinga harimau. Bibirnya terjuih ke bawah dan tebal. Bibir atasnya tutup mulut. Matanya kecil, tak ada kelopak mata, tak ada kening dan tersembul keluar macam mata katak puru. Manusia dua muka. Terdengar suara Datuk tersangkut-sangkut macam ada sesuatu yang tersangkut dekat kerongkong dia. Suara ketawa terdengar dengan jumlah yang ramai menguasai kawasan sekitar. Tama dan Ali jadi gelabah. Datuk masih tetap tenang. Tak lama kemudian,
Suara ketawa beramai-ramai beransur-ansur perlahan dan akhirnya hilang. Begitu juga dengan lelaki dua wajah tadi, terus gaib. Tapi sekeliling mereka penuh dengan api yang menjulang melepasi kepala. Lagi sekali lelaki tua berjanggut tu muncul dalam wajah yang sungguh berbeza. Wajahnya sempurna, bertanjak bermisai sambil pegang hulu keris berukiran kepala helang. Orangnya sungguh kacak, berkulit putih merah. Tapi dia muncul beberapa saat je dalam keadaan marah. Sebelum hilang, terdengar suara dengusan. Tama dan Ali terpinga-pinga. Datuk nampak tenang, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Kemudian Tama dan Ali macam dihumban ke alam nyata. Tak ada asap, tak ada lalang yang terbakar. Api yang marak menjulang tadi pun dah tak ada. Segala-galanya macam biasa. Masih berdiri tak jauh dari pokok jering besar. Langit nampak cerah dengan awan bergerak lembut ke selatan. Matahari bersinar terang. Datuk tarik nafas dalam-dalam, cuba bertenang. Tama masih terfikirkan tentang suasana tadi. Apa maksud semuanya ni? Tanya Ali. Ayah saudara kamu memang hebat, balas Datuk. Maksudnya macam yang kamu lihat dan alami tadi. Sebelum teruskan perjalanan semula, Ali tengok jam dekat tangan. Dah dekat sejam mereka dekat sini. Maknanya dekat sejam kita diganggu, kata Ali. Kata Datuk, mereka bukan diganggu, tapi dihalang untuk pergi ke rumah Raja Susuk. Orang tua yang bertukar-tukar muka dan akhirnya perlihatkan dirinya sebagai lelaki muda yang kacak dan tampan. Itulah orang yang jadi pelindung dan pendamping bapa saudara Ali ni. Pendamping bapa saudara Ali tu tengah cari pengganti. Mungkin Ali salah seorang calon penggantinya. Ali terkejut besar. Kalau dah mati macam mana dia boleh wujud? Tanya Ali. Mungkin roh dan jasadnya ditolak bumi, jawab Datuk. Ali bertambah resah. Wajahnya pucat, tubuhnya mula menggeletar, mula bercakap yang bukan-bukan. Matanya mula perlihatkan urat-urat merah dengan renungan yang mengerikan. Wajah yang pucat bertukar garang. Tama, tumbuk rusuk kanannya dengan tangan kiri, cepat! Dengan sekali tumbuk, Ali jatuh terlentang. Belum sempat Ali nak bangun, Datuk segera ambil rumpun semalu berbunga lebat. Diramasnya sampai lumat, kemudian dilemparkan ke muka Ali. Ali terus berguling-guling atas tanah sambil berusaha nak bangun, tapi tak boleh. Lepas tu Datuk suruh Tama rentap kaki kanan Ali sekuat hati dan alihkan kedudukan kepalanya menghadap kiblat. Berhempas pulas jugalah Tama nak tangkap kaki kanan Ali itu, walaupun dia nampak lemah dan tak berdaya. Bila pergelangan kaki kanannya disentuh, Ali terus menjerit dan berguling-guling atas tanah sambil menggigit-gigit rumput di sekitarnya. Masa Tama nak betulkan kedudukan kepala Ali ke arah kiblat, belakang badan dia terasa macam dicucuk benda tajam. Jangan pedulikan semuanya, bertahan Tama, kata Datuk. Masa betulkan kedudukan kepala Ali supaya selari dengan arah kiblat, seluruh kulit muka, lengan dan kaki Ali bersisik macam sisik ular tedung. Nampak berkilau-kilau, gerak badannya pun bertukar macam ular bergerak di permukaan tanah yang berpasir. Sebaik saja kedudukan kepalanya selari dengan arah kiblat, sekujur tubuh Ali kembali normal. Lepas tu Datuk tabur segenggam tanah dari hujung kaki hingga ke hujung kepala Ali. Beberapa saat kemudian, Ali terus pulih seperti sedia kala. Bila mereka semua nak sambung perjalanan semula, halangan datang lagi. Tiba-tiba muncul seekor harimau belang dari sebelah kanan jalan. Kaki kiri bahagian belakang harimau tu kudung. Dengan pantas Datuk ambil segenggam tanah. Langkah silat dibuka menuju ke arah harimau yang mula menyeringai. Allahu Akbar! Keadaan sekitar bergema dengan suara Datuk. Serentak dengan tu, tanah yang ada dalam genggaman dilemparkan ke arah muka harimau belang. Harimau terus mengaum sekuat hati dan berlari ke sebelah kiri jalan, hilang dari pandangan. Kata Datuk, kalau Ali pergi seorang diri ke rumah tu, dia tak akan hadapi sebarang masalah macam apa yang mereka hadapi ni. Pendamping bapa saudara Ali ni nak binasakan Datuk dan Tama je. Ali tak diapa-apakannya. Dia nak jadikan Ali sebagai tuan. Ali mula nampak resah dan tak keruan. Sebelum kejadian tadi berulang lagi, Datuk segera letakkan bahagian belakang tangan kirinya ke pangkal leher Ali sambil mulutnya terkumat-kamit membaca sesuatu. Kemudian mereka sambung perjalanan ke rumah Raja Susuk. Sesekali terdengar bunyi ranting patah akibat dipijak, diselang-seli dengan bunyi daun pokok berlaga sesama sendiri. Mereka bertiga tak banyak bercakap masa dalam perjalanan tu. Itu dia rumahnya, kata Ali. Sebuah rumah papan lama dan beratap zinc. Halaman rumah dipenuhi rumput setinggi lutut. Di bawah rumah ada timbunan kayu api. Tak jauh dari tangga ada sebuah perahu lama yang dibuat dari pokok meranti. 5 ancak yang dibuat dari buluh dan betiang dipacakkan dalam perahu tu. Ada lorong kecil untuk laluan seorang menuju ke kaki tangga yang bersimen separuh. Sekali pandang, rumah tu macam tak pernah didiami manusia. Pokok ara sebesar 2 pemeluk berada di sudut kanan rumah. Bumbung bahagian dapur
tak kelihatan sebab diselimuti daun-daun pokok ara yang berjuntaian memberikan suasana seram dan suram. Beberapa ekor monyet liar melompat-lompat dari dahan ara ke dahan pokok berdekatan. Jeritan monyet yang tidak berhenti-henti menarik perhatian kumpulan monyet yang lain. Dalam beberapa minit je, beratus-ratus ekor monyet penuh dekat atas bumbung rumah dan pokok ara besar tu. Semua monyet tu nampak marah dengan kehadiran mereka bertiga. Bila tamat acah, kemarahan kumpulan monyet tu makin menjadi-jadi. Ada yang berani datang dekat mereka. Datuk dan Ali tetap tenang. Bila kumpulan monyet semakin bertambah, Datuk nampak resah. Nak pula ada antara monyet tu ukuran badannya sekali ganda lebih besar daripada monyet biasa. Ada juga satu kumpulan monyet tu berbulu putih dan kemerah-merahan. Yang berbulu merah ni lebih agresif berbanding kumpulan yang lain. Sebelum keadaan jadi lebih teruk, kita mesti bertindak, kata Datuk. Lalu patahkan batang pokok kemahang yang ada dekat sebelah dia. Batang kemahang tu dipatah 3. Bahagian bawah dihumban bawah rumah, bahagian atas dicacak atas tanah. Batang bahagian tengah ditimang beberapa kali sambil baca sesuatu. Bila dah habis baca, kayu yang ditimang tu Datuk terus lempar ke pangkal pokok ara besar. Tak semena-mena, monyet-monyet liar tu bertempiaran lari menuju ke arah bukit kecil. Dalam keadaan cemas tu, muncul seekor monyet besar sama tinggi dengan seekor beruang dewasa dari balik pangkal pokok ara. Seluruh badannya diselimuti bulu tebal berwarna kemerah-merahan. Bentuk mukanya macam bentuk muka mawas. Monyet besar tu mendengus sambil menyeringai dan melangkah perlahan ke arah Datuk. Monyet besar semakin dekat dengan Datuk. Perlahan Ali berubah tempat. Tadi ke kanan, sekarang betul-betul dekat belakang Datuk. Taman pula berlindung belakang Ali sambil baca apa saja ayat Quran yang dia ingat. Kamu berdua pergi jauh, cari tempat berlindung, kata Datuk. Taban dan Ali terus jalan beriringan menuju ke arah kepala jalan dan berlindung dekat bawah pokok sukun. Dari bawah pokok sukun, mereka nampak Datuk berdiri kemas menanti kedatangan monyet besar tu. Monyet besar semakin dekat. Datuk berundur ke belakang sambil kutip batang kayu kecil dan baling ke arah monyet besar tu. Monyet besar tu jadi marah. Kakinya dia hentak-hentak ke tanah sambil berteriak. Beberapa kali juga monyet besar tu cuba terkam Datuk, tapi Datuk mengelak. Dalam cubaan mengelak tu, Datuk tersilap langkah. Dia terpijak tanah berlubang lalu tersembam ke tanah. Terkial-kial Datuk cuba bangun. Dengan pantas, monyet besar tu terkam dan pijak Datuk berkali-kali. Lalu dijulang dan dicampak ke arah pokok renek. Datuk mengerang kesakitan. Monyet besar tu terus tendang dan sepak Datuk macam bola. Dalam pertarungan kali ni, Datuk tewas. Ali dah tak sabar nak membantu. Bertenang Ali, selagi dia tak minta bantuan, kita tak boleh bantu dia. Kesian Datuk kamu Tamah. Aku tak berani langgar pesannya. Jeritan monyet besar bergema ke seluruh kawasan sekitar. Kaki kanannya yang berbulu berada di atas dada Datuk. Monyet besar tu menepuk-nepuk dadanya sambil perhati kawasan sekitar, macam nak bagi tahu semua makhluk yang dia dah berjaya tewaskan Datuk. Dengan sisa tenaga yang masih ada, Datuk pegang pergelangan kaki monyet besar tu lalu dipulasnya. Monyet besar tu terus menjerit kesakitan sebab pergelangan kakinya terkehil dan terus jatuh. Cepat-cepat Datuk bangun dan bersedia hadapi serangan. Monyet besar dah bangun, kata Ali. Datuk dan monyet besar saling berhadapan. Dalam keadaan terhencut, perlahan monyet besar tu pusingkan badannya membelakangi Datuk. Masa Datuk tarik nafas nak kumpul kekuatan dari dalam sambil ucap kalimah Allah, monyet besar lepaskan tendangan kencang. Sepantas kilat Datuk jatuhkan badan. Monyet besar jadi marah sebab tendangannya tak kena. Ia bersedia nak lepaskan tendangan kedua yang lebih kuat dan padu. Sebelum monyet besar tu tendang, Datuk terus golekkan badan ke kiri dan ke kanan atas tanah, membuatkan monyet besar tu tak agak-agak nak lepaskan tendangan. Kemarahan monyet besar terus membara, memekik, menumbuk dada dan menghentak tanah. Ketika itulah Datuk lepaskan tumbukan. Monyet besar terus meraung lalu hilang entah ke mana. Cuma kelihatan kepulan asap nipis bersama bau kemenyan. Kamu berdua kemari, kata Datuk. Lepas tu Datuk ajak mereka berdua masuk ke dalam rumah. Baru je Ali sampai dekat kaki tangga, dari celahan juntaian akar pokok besar muncul makhluk ganjil. Badannya bersisik macam sisik buaya. Perutnya buncit dengan pusat tersembul. Sepasang payudaranya yang besar kelihatan lembik terbuai-buai macam bersambung dengan dagu. Kedua belah pipinya kembung. Bentuk wajahnya macam bercampur antara keluang dan manusia. Telinganya macam telinga gajah. Kedua-dua belah tangan dan jari macam tangan dan jari manusia. Kemunculan makhluk ganjil itu diiringi dengan beberapa ekor keluang besar. Jaga-jaga, kata Datuk. Kali ini Datuk suruh Ali pula hadap makhluk ganjil tu. Kamu kena cuba, aku bantu kamu, kata Datuk. Ali terus melangkah dengan tenang ke arah makhluk aneh tu. Alright, sampai sini dulu sambungan siri bercakap dengan jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum.
Adios.